Melaka, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Iman adalah merupakan salah satu rukun agama. Iman yang benar akan mensahihkan ibadah kita. Dengan iman yang teguh, kita tidak akan rasa susah ketika menghadapi dugaan. Bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, menerusi rancangan Imanuna setiap Khamis jam 5 petang hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur Alhamdulillah Mona, kita sambung lagi siaran kita waktu ini bersama di setiap hari Khamis. Kita ada rancangan Imanuna, Iman Kami. Dah pun kita bersiap sedia dengan tetamu kita berada di talian Skype kita. Ya, Alhamdulillah ada di waktu ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukuma? Macam mana lakuma bil khair? InsyaAllah. Alhamdulillah bikhair. Daiman ma dumna narak amamana. Alhamdulillah. Barakallah. Allah. Terima kasih Doktor. Masih lagi luangkan masa bersama kita di Radio IKIM, dan Sabah Minggu kita hadir sama-sama untuk sesi kuliah ilmu kita pada petang ini bersama dengan rakan pendengar yang mana anda boleh tonton juga di Facebook Live IKIM FM. Kita sedang bersara langsung di situ. Ya. Dan untuk para pendengar yang ingin hantar soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Baik Mona, kita nak sambung lagi untuk tajuk kita pada minggu ini berkaitan dengan murtad. Di bahagian yang kedua, rentetan daripada minggu lepas kita dah bawa tentang tajuk ini. Namun nak sambung lagi pada minggu ini. Ya, tafadhal Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datuk Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada asatizah para alim ulama yang ada di luar sana, wabil khusus kepada segenap pendengar setia rancangan Imanuna pada petang hari ini. Alhamdulillah kita pada petang hari ini masih dapat untuk meneruskan pengajian kitab Tuhfatur Raghibin yang sekarang ini sudah berada di dalam kemuncaknya. InsyaAllah kita berada pada muka surat 82, pembahagian atau pembahasan bahagian kedua daripada perbahasan murtad. Lalu berkatalah salah seorang ulama besar iaitu Syekh Arsyad Al-Banjari, qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin, syahdan, jikalau seseorang menjadi murtad kemudian ia gila di dalam murtadnya, tiadalah dibunuh akan dia di dalam gilanya itu. Hanya ditakhirkannya hingga sembuh daripada gilanya. Jadi pada perbahasan ini menerangkan tentang orang yang murtad lalu dia gila. Jadi dia murtad lepas tu dia terus gila. So apakah kita boleh menghukum bunuh dia, iaitu kerajaan ataupun hakim menghukum untuk bunuh dia ketika dia dalam keadaan gila? Tentulah orang boleh kata, tapi waktu sebelum digila dia murtad dulu, lepas tu baru digila. Maka dia sepatutnya kena dihukum dengan hukuman bunuh. Jawapan dia tidak, dia kena diakhirkan. Kerana apa? Kerana ulama menyebutkan kemungkinan di situ ada syubhat yang terjadi yang tidak sempat untuk kita selidiki. Siapa tahu ketika itu dia tidak berniat seperti apa yang disangkakan dan hanya dilihat seolah-olah dia itu murtad walhal ia tidak murtad. Dan inilah bahayanya untuk kita menjadi orang yang mudah menghukum kafir pada mana-mana orang Islam.
atau mudah menghukum kafir pada mana-mana ahli kiblat kerana hukum kafir mengkafir atau hukum murtad memurtadkan orang ini adalah hukum syarak yang ada konsekuensi hukum dia. Ya. Ada akibat hukumnya yang dijelaskan oleh muallif sekarang. Lalu dia berkata, iaitu Syekh Arsyad Al-Banjari berkata, bermula harta orang yang murtad itu mauquf, yakni terhenti. Tiada dihukumkan dengan hilang daripada miliknya dan tiada dihukumkan kekal di dalam miliknya hingga apabila ia mati di dalam murtadnya. Maka nyatalah hilang miliknya jadi harta faik. Harta faik ni apa? Iaitu harta yang diperoleh oleh orang Islam daripada orang yang kafir tanpa ada peperangan. Yang mana harta faik ini secara fiqh zaman dululah, kan? Iaitu dikembalikan kepada Baitul Mal. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka keterangan yang dijelaskan oleh muallif ini menunjukkan bahawa adanya hukum murtad. Ini adalah suatu hukum syarak. Maksud hukum syarak ni apa? Diatur oleh syarak. Ketika ada seseorang itu telah dihukum sebagai murtad, maka ada konsekuensi daripada pemberlakuan murtad. Sebab itulah ulama mentahzir atau memberi warning kepada umat Islam seluruhnya, jangan mudah mengkafirkan orang. Kerana apabila kita mengkafirkan orang, maka orang itu akan dianggap murtad. Bila dianggap murtad, maka ada konsekuensi hukumnya. Misalnya salah seorang ulama besar di kalangan ahli sunnah wal jamaah iaitu Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, meninggal tahun 505 Hijriah, berkata, "Wala yanbaghi an tazunna anna takfira wa nafyahu yanbaghi an yudraka qat'an fi kulli maqamin." Jangan, sebaiknya, tidak sewajarnya untuk engkau menyangka bahawa menghukum kafir seseorang atau tidak kafirnya seseorang itu yang bagi mesti dapat diketahui secara pasti pada setiap keadaan. Balit takfiru hukmun syar'iyyun. Malah hukum kafir mengkafir ni adalah berada di dalam lingkungan hukum syarak yang akan yarji'u ila ibahatil mali, yang akan kembali kepada menghalalkan harta seseorang, wasafkid dima'i, dan akan mengalirkan darah seseorang, kerana kalau dia kafir maka dia dihukum murtad, kalau dia murtad maka akan dihukum bunuh. Berarti ini akan mengalirkan darah orang. Dia kata wa hukmi bil khuludi finnar, dan lebih bahaya lagi kalaupun contoh dia hari ini kita tidak sampai menghukum bunuh atau lainnya pada orang yang dituduh sebagai kufur, tapi persepsi manusia akan seolah-olah fulan dan fulanah tadi yang mana dia masih solat menghadap kiblat atau lainnya, masih bersyahadah dan lainnya, tapi dihukum kafir, akan seolah-olah disangka mereka ini akan berada di dalam api neraka selama-lamanya. Dan ini yang paling bahaya. Fa ma'khudhuhu, jadi ma'khadhuhu kama ma'khadhi sa'iril ahkam syar'iyyah. Maka tempat posisi pengambilan hukum dia adalah seperti tempat pengambilan hukum syarak yang lain. Ada kalanya fataratan yudraku biyakinin. Ada kalanya dapat diketahui dengan cara yakin, seperti dia telah pergi ke mahkamah dan dia mendeklar diri dia sebagai seorang yang bukan Islam atau lainnya, dan ini adalah martabat yakin. Wataratan bidzannin ghalibin, dan kadang-kadang hanya dalam kondisi yang sangkaan saja, ghalibudzan, yang mana belum tentu. Ni dia dah tulis, ustaz, dia dah tulis dekat atas kertas, siapa tahu walaupun panjang atau pendek dia bermaksud lain dari apa yang ditulis dengan makna yang zahir, siapa tahu. Misalan dia, ini yang Imam Ghazali sebut, wataratan yutaraddadu fihi, atau kadang-kala iaitu mungkin dia masih ragu-ragu, tidak ada perkara tersebut. Maka dalam menghukum ini, ingat satu kaedah Imam Ghazali sebut, wa mahma hasala taraddudun, bila mana wujud taraddud, ada suatu keraguan,
fatawakkufu fi takfir aula. Lebih baik tawakuf. Jangan sekali kita masuk dalam bab kafir mengkafir. Tak boleh. Kita tinggalkan. Fal mubadaratu ila takfir innama yaghlibu ala tibai man yaghlibu alaihimul jahlu. Nak cepat-cepat untuk menghukum kafir orang lain, itu biasanya hanya terjadi pada orang yang memang tabiat dia adalah kejahilan yang mengungguli diri dia. Cepat menghukum orang. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baik. Itu dia Mona, di awal ni kita dapat penjelasan tentang kita jangan sewenang-wenangnya nak hukum orang lain pula. Kita pula buat kerja Allah ni. Betul. Itu bukan kerja kita menghukum-hukum, tapi kita ada batas-batas ni yang perlu kita tahu bagaimana nak menjaga iman dan juga hati jiwa kita ini, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan kita berehat seketika, kembali selepas ini. Inspirasi, Inforia, Islami, sembunyi di IKIM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM, dan kita nak teruskan lagi dengan bicara kita pada petang ini berkaitan dengan murtad. Silakan doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Nuktah ataupun poin yang kedua ingin saya sebutkan di dalam kalam muallif, yang mana muallif mengatakan bahawa bermula harta orang yang murtad itu mauquf, yakni terhenti, tiada dihukumkan dengan hilang daripada miliknya dan tiada dihukumkan kekal di dalam miliknya hingga apabila ia mati di dalam murtadnya. Maka dalam hal ini dia kembali kepada hukum fiqh, yang mana di dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab-mazhab yang lain telah menyatakan, contohnya dalam masalah apakah orang murtad, ini terus hartanya dihilangkan, terus hartanya diambil, terus hartanya dianggap dia muflis. Dalam muflis ni, jadi contoh dia dihukum murtad, lepas tu sebelum dia bunuh dia bertaubat, harta dia gone, kena ambil misalnya dia. Tidak seperti itu. Bahkan ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab fiqh, misalnya mengatakan wa min ahkamiha anna milkal murtadi fi malihi wa ma yamlikuhu fi riddatihi binahwi istiyadin mauqufun, iaitu mauquf itu terhenti. Jadi macam mana? Nak kata dia punya okey, tapi tak boleh dianggap terus berlaku, tak boleh, dia kena mauquf, dia kena berhenti dulu, tak boleh digunakan. Fa in aslama tabayyana baqa'uhu. Kalau tiba-tiba dia Islam kembali, maka dikembalikan harta tersebut. Au mata murtadan, kalau dia mati dalam murtad, baru bana zawalu milkihi, baru boleh kepemilikan dia hilang. Berarti apa? Berarti dihukumkan sebagai harta yang inilah, harta yang fake, yang seperti yang disebutkan tadi. Wa baqa'u nahwi saidi mubahan lakin ta'tiqu mustauladatuhu wa mudabbaruhu. Jadi kalau lalu bagaimana dengan baqa'u nahwi saidi, binatang yang dia tangkap tadi, maksud dia yang contoh dia kalau ada binatang yang dia buru, maka binatang buruan dia mubahan, menjadi halal sebab dia tangkapkan dalam keadaan di Islam. Tadi dalam keadaan di Islam, lalu dia murtad, maka binatang yang dia buru tadi adalah menjadi mubah, boleh dimakan oleh orang lain. Dan ini yang disebutkan yang telah dijelaskan oleh ulama tentang harta yang dimiliki oleh orang yang murtad. Jadi memang susah, kompleks dalam masalah murtad ini. Sebab itu kita tidak boleh bermudah-mudah seperti yang saya sebut pada sesi yang pertama tadi. Maka kita serahkan apapun isu-isu perkara seperti ini, dia kena pergi ke mahkamah dulu. Dia kena masuk ke mahkamah dulu untuk diselidiki, untuk dicek, untuk ditabayun, untuk ditanya dan lain-lain. Ini yang disebutkan oleh ulama. Lalu muallif berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin.
dan jika ia kembali masuk Islam. Kalau tiba-tiba dia masuk Islam balik, jadi dia diistitabah. Dia tanya, engkau terima ke tak? Contoh dia, engkau terima ke tak yang bahawa murtad ini salah dan ini adalah sebuah jenayah yang boleh dihukum. Lalu bagaimana? Apa jawab dia? Di dalam ini dia mengatakan, dan jika ia kembali masuk Islam, maka nyatalah ia kekal di dalam miliknya. Maka harta tersebut adalah kekal menjadi miliknya. Okey. Jadi kekal menjadi miliknya. Lalu kita dah jelaskan pada minggu lepas, orang yang murtad pertama sekali wajib untuk suruh dia bertaubat. Sebab itu dalam kitab-kitab fiqh disebutkan watajibu iaitu wajib istitabatul murtadi, iaitu minta untuk orang murtad segera bertaubat halan seketika itu. Jadi seketika itu suruh dia bertaubat, beristighfar. Dan bukan beristighfar, bertaubat. Bertaubat berarti untuk masuk Islam. Dan cara dia macam mana? Cara dia untuk dia bertaubat, untuk dia kembali kepada Islam ketika terjadinya murtad, kata Syekh Ibn Hajar. Jadi salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pendapat dia di dalam mazhab Syafi'i, ada dua tokoh ini yang dianggap sebagai ahli tarjih. Bila saya sebut ahli tarjih ni apa? Dia ini ulama yang mentarjih aqwal, iaitu banyak qaul-qaul dalam mazhab Syafi'i. Yang sedihnya kita pada hari ini, di Malaysia ini kadang ada orang yang baca kitab Arab pun belum fasih, dah berani mengatakan ulama-ulama ahli tarjih ni dah tak rajih. Dan dia je pada hari ini yang lebih rajih. Ini perkara yang kita kena hati-hati. Apa kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami? Ini dua ulama tadi. Pertama adalah Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki. Ulama besar daripada tanah Mekah, yang mana dia menuntut ilmu juga ke Mesir dan bertemu dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari daripada Universiti Al-Azhar yang belajar dengannya, dan dia menjadi ulama besar Ibn Hajar ini. Dan Ibn Hajar ni ada muridnya daripada India yang terkenal bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in yang terkenal. Kitab Fathul Mu'in ni kalau nak sebut tu kan, kita dekat alam Melayu ni, kalau saya lah dekat pondok dulu memang wajib khatam dari awal sampai akhir. 3 futuh yang wajib dikhatamkan. Fathul Qarib, Imam Ibn Qasim murid kepada Ibn Hajar Haytami. Fathul Mu'in, karangan Zainuddin Malibari, murid kepada Ibn Hajar Haytami. Fathul Wahab, iaitu karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, guru kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi Ibn Hajar Haytami ni tengah-tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan Syekh Ar-Ramli. Syekh Ramli ni siapa? Iaitu ulama besar, ulama Al-Azhar Al-Syarif. Meninggal abad ke-11 Hijriah. Di mana Imam Ar-Ramli Al-Azhari dan lainnya berkata, tiadalah pada menghasilkan. Jadi nak tak nak mestilah untuk menghasilkan atau menjadikan Islam orang yang murtad itu daripada melafazkan 2 kalimah syahadah dengan syarat yang mana insya-Allah akan dijelaskan lagi kan nanti setelah ini insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia. Kita akan sama-sama belajar lagi bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan keimanan kita, iaitu bagaimana batas-batasnya untuk terus menjagakan lagi insya-Allah. Okay? Kita berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana, terus hantarkan soalan di talian WhatsApp konti 011290040404, juga di Facebook Live IKIM FM. Boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen. Kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus dengan
Harganya macam mahal sangat lah bang. Tak usah risau, sistem bayar mudah kan ada. Ya, tapi cuba abang jumlahkan semua. Kalau habis bayar sampai 7 ke 8 ribu. Habis tu nak buat macam mana? Rumah kita memerlukan penapis air. Dan kalau boleh yang ada 3 saluran tu. Air panas, sejuk dan beralkali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan beralkali. Harga promosi cuma RM2499 sahaja. Termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau ansuran. Jumlah bayaran ansuran sama harga dengan harga tunai. Bayaran deposit serendah cuma RM699 dan ansuran serendah cuma RM300 sahaja. Itu pun cuma 6 kali bayaran sahaja bang. Yang syoknya sebab ada tawaran istimewa, servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Syoknya bang, dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan beralkali tu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019 224 6333 019 224 6333. Layari Facebook kami Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, kita masih lagi bersama untuk dengarkan perkongsian ilmu bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM, dan kita bincang dengan tajuk pada petang ini iaitu berkaitan dengan isu murtad. Ini iman ni kena jaga betul-betul ni. Yeah. Jom nak sambung lagi dengan perkongsian kita pada petang ni, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang muallif menjelaskan tentang syarat keislaman orang yang murtad tadi balik adalah melafazkan 2 kalimah syahadah dengan syarat yang pertama, iaitu qala muallif rahimahullah, membawa lafaz asyhadu seperti dikatanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh, iaitu apa? Fala budda fi sihhati islamihi minasy syahadataini. Syahadatain itu disyarahkan dengan iaitu bi kalimati asyhadu, iaitu dengan kalimat asyhadu. Syarat yang kedua iaitu muwalat. Muwalat itu antara 2 kalimah itu dia kena bersambung terus-menerus. Sebut asyhadu alla ilaha illallah, terus asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tidak boleh asyhadu alla ilaha illallah, dia pergi masak ke apa ke, tidur dulu, lepas tu bangun baru wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak boleh. Dia kena muwalat, bersambung. Bersambung. Lepas tu apa? Dan tertib, yakni mendahulukan kalimah yang pertama asyhadu alla ilaha illallah dahulu, baru wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atas kalimat yang kedua. Tertib. Ini yang disebut oleh ulama alat tartibi wat tawali, iaitu secara tertib dan terus menerus. Ustaz, apakah perlu berbahasa Arab? Kalau dia boleh berbahasa Arab, maka dia sebaiknya menggunakan bahasa Arab. Walaupun ada yang mewajibkan hanya bahasa Arab, ini khilaf terjadi ulama. Maka apapun itu, kalau paling tidak
Kalau dia tidak reti bahasa Arab, maka dengan bahasa ajam, bahasa selain bahasa Arab. Ini yang disebutkan oleh ulama. Dan ketiga, iaitu mengaku dengan lepas daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam dan mengaku dengan kembali daripada iktikadnya yang ia jadi murtad dengan sebabnya kepada iktikad yang sebenarnya. Jadi dia kena ada iktikad dalam hati dia. Dia mengaku bahawa dia betul-betul kembali kepada iktikad Islam yang benar dan menolak apa iktikad yang melanggar Islam tadi. Ini yang disebutkan oleh ulama sebagai wala budda ma'adzalika min ruju'ihi an i'tiqadin irtadda bisababihi wala yu'azzaru murtadun taba ala awwali marrah wallahu ta'ala alam. Maksud dia apa? Wajib ma'adzalika beserta dengan syahadah tadi adalah untuk ruju'an i'tiqadin irtadda bisababihi. I'tiqad, jadi apa yang dia i'tiqadkan disebabkan itu menyebabkan dia murtad tadi, dia kena kembali kepada agama Islam yang awal. Jadi dia kena tinggalkan i'tiqad yang dia sangka bahawa itulah yang benar, yang padahal benda itu yang menjadi ia murtad. Faham? Daripada dia kena kembali kepada Islam lah maksud dia. Maksud dia kena kembali kepada Islam dan tolak. Contoh dia ragu-ragu Tuhan ni 2 atau 3 dengan teori-teori ini. Dia kena tolak semua teori-teori tadi dan kembali bahawa Allah itu Esa. 1, tidak 2, tidak 3, tidak berbilangan. Dan lain-lain. Dia kena betul. Lepas tu apa? Wala yu'adzaru, ditambah oleh ulama, dia tidak ditakzir bagi seorang murtad yang telah bertaubat. Orang murtad lepas tu terus taubat tidak boleh ditakzir. Ala awwal marah, pada kali pertama. Dan disebutkan lagi dan sah melafazkan 2 kalimah syahadah itu dengan bahasa dirinya walaupun ia tahu berbahasa Arab sekalipun. Demikianlah pendapat yang muktamad, iaitu keterangan ini telah saya jelaskan pada tadi. Okey, sekarang kita boleh buka Q&A, Syafiq. Baik, insya-Allah doktor, kita tinjau-tinjau Munah di talian WhatsApp konti kita 0112900404 dan juga di Facebook IKIM FM. Terima kasih kepada anda yang sentiasa juga yang share, yang like dan juga berikan soalan kepada kita. Dan soalan pertama kita dapat di sini dari sahabat kita yang berada di Negeri Sembilan bertanya, doktor, adakah seseorang itu dikira murtad jika terlintas dalam hati kalimah kufur? Kalau seseorang yang terlintas dalam hati dia kalimah kufur, ia tidak dihukumi murtad. Kenapa tidak dihukumi murtad? Kerana dia hanya terlintas. Dia mungkin adalah was-was. Murtad hanya terjadi apabila dia pegang kalimat itu dan percaya dan mengakui dalam hati dia ini yang benar. Kalimat kufur ini yang benar. Contohnya, na'udzubillah min dzalik, orang yang menyangka bahawa selain Allah ini ada Tuhan. Contoh dia, maksud dia ada Tuhan selain Allah. Dalam hati dia pertama terlintas, tapi kalau dia pegang dan dia percaya. Jadi maksud murtad ini apa? Orang itu i'tiqadun jazimun. I'tiqad yang jazam. Jazam itu yang kuat pada perkara yang jelas-jelas menyebabkan dia murtad. Iaitu contoh dia percaya wujudnya Tuhan selain Allah. Berarti kalau hanya lintasan hati macam was-was, bahasa Arab dia kita panggil was-was, maka ia tidak menyebabkan murtad. Okey. Baik, berikutnya Munah. Ya, berikutnya pada waktu ini ada soalan dari FB IKIM FM, doktor, dari Muhammad Naim bertanya, minta Ustaz jelaskan sedikit tentang ar-ridha bil kufr. Ar-ridha bil kufri kufrun ini adalah contohnya. Kita tahu orang atau agama yang percaya Tuhan itu lebih daripada satu. Misalnya ada yang percaya Tuhan itu 10. Atau percaya bahawa malaikat itu juga Tuhan. Atau percaya bahawa matahari ini Tuhan. Dan lain-lain. Okey? Ini adalah jelas kufur. Kufur bawah kita panggil. Kufur yang nyata, yang jelas. Berhala ini Tuhan juga. Misalnya dia. Lalu ada orang yang meredai kekufuran orang yang seperti itu. Contohnya dia mengatakan bahawa agama seperti ini adalah benar jua dan dia juga adalah
benar dalam erti masuk syurga, diterima oleh Allah kerana yang mengatakan Tuhan satu atau matahari ini Tuhan atau Tuhan lebih daripada satu, itu juga adalah agama yang diterima oleh Allah SWT. Ini meredai kekufuran. Dia reda dengan kekufuran tu. Padahal tu kufuran, kita tak boleh reda. Jadi orang yang ar-rida bil kufri kufrun. Orang yang meredai dengan kufuran tadi kufur. Dan ini terkena pada golongan yang ekstrim dalam hal pluralisme. Pluralisme agama kan. Yang menganggap bahawa semua agama ini benar, hak, dan semua agama ini masuk dalam syurga Allah. Padahal Allah SWT telah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, yang mendapatkan iaitu redha Allah Subhanahu wa taala, iaitu mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, redha Allah Subhanahu wa taala hanyalah golongan-golongan yang bertakwa, iaitu golongan-golongan yang beriman dan yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan dari ar-ridha bil kufri kufrun. Baik, berikutnya kita ada satu lagi soalan, Doktor. Ada yang bertanya, Doktor, bagaimana cara syaitan menggoda orang dalam sakaratul maut untuk murtad? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana syaitan-syaitan menggoda? Tentu dengan banyak cara. Iaitu orang mungkin tengah sakit dekat atas katil, dengan kesakitannya dia tidak bersabar dan dia memilih untuk murtad. Nauzubillahi min zalik. Tapi ketahuilah bahawa manusia ini adalah mengikut istiqamah dia, mengikut kebiasaan diri dia. Kalau dia setiap hari dalam hidup normal dia seorang yang soleh, yang mengeluarkan kalam-kalam yang mulia dan hatinya beriman dengan Allah dan sentiasa berdoa Allahumma sabbit, iaitu ya Allah, tetapkanlah hati kita dalam iman. Iaitu tetapkan hati kita dalam iman dan sentiasa berwirid dan solat 5 waktu secara istiqamah serta ibadah-ibadah yang baik lainnya. Maka ketika sakaratul maut, dia tidak goyang dalam hal keimanannya. Kerana apa? Ketika orang sakaratul maut, yang ada pada orang tersebut adalah tabiatnya. Tabiat ini apa? Iaitu kebiasaan dia. Kebiasaannya yang akan keluar. Bukan perkara-perkara yang terlintas. Dia dah tak sempat dah nak fikir, nak analyse, nak buat quotation, dah tak sempat dah. Ini adalah ketika orang sakaratul maut. Itu dia, insyaAllah. Itu dia, kita berjaga-jaga dari awal lah, doa dan juga zikir apa yang dituntutkan tu tadi. Betul. Alhamdulillah. Doktor, ada satu soalan lagi pada waktu ini bertanya, apa hukum kalau orang mudah melabel fasik munafik dekat seseorang? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ulama besar iaitu Imam Al-Baghdadi pernah mengingatkan untuk tidak mudah mengfasik memunafikkan orang. Kerana apa? Asyatmu, iaitu selalu menghukum atau menghina. Syatam tu apa? Macam menghina, mencarut orang lain kan, dengan munafik dan lain-lain. Kita kena tahu bahawa kalau hukum munafik tu apa? Dalam kitab fiqh, definisi munafik adalah orang, dalam kitab akidah, orang yang munafik adalah orang yang zahir dia Islam, hati dia tak Islam. Berarti munafik ini dalam posisi di akhirat kelak berada di ad-darki al-asfal. Iaitu neraka yang terbawah. Yang terbawah tu maksud dia apa? Iaitu lebih teruk daripada penyembah berhala. Bayangkan, lebih teruk daripada penyembah berhala. Maka jangan sampai dengan kita sampai memfasik memunafikkan orang yang menyebabkan orang itu kita tuduh kononnya dia itu kafir dan berada di api neraka yang paling bawah. Walaupun kafir akhirat, tidak kafir dunia. Tapi perkara itu kalau salah, maka ia tidak memberikan suatu perkara yang positif bagi umat kita, bagi masyarakat kita yang ada di Malaysia ini. Kita jauhkanlah sifat label-melabel dengan perkataan yang ini munafik dan lain-lain. Kecuali yang dimaksud dengan munafik secara bahasa dalam erti orang yang cakap lain tapi buat tak serupa bikin. Kan ada. Rasulullah SAW bersabda, munafik ini orang yang selalu dia janji, dia tipu. Faham? Itu memiliki makna yang lain. Tapi sebaiknya untuk tidak mudah menunjuk orang lain, lebih baik kita ingat bahawa setiap telunjuk yang kita tunjuk orang lain ini akan
menuju kepada diri kita sendiri dan kita jaga hati kita, jaga iman kita. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Masya-Allah. Itu dia mudah-mudahan kita dapat penjelasan satu persatu dengan persoalan yang kita ada pada hari ini. Insya-Allah banyak lagi soalan sebenarnya kita cuba bawakan untuk pertemuan yang akan datang. Ya, dan doktor untuk waktunya tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat saya bawakan pada pengajian hari ini adalah apakah efek daripada hukum murtad. Maka murtad ini suatu jenayah yang sangat bahaya di dalam Islam. Dia adalah suatu jenayah. Bahkan di enactment syariah kita di negeri-negeri di Malaysia juga murtad adalah suatu perbuatan jenayah. Tapi jangan lupa, termasuk perbuatan jenayah di dalam enactment syariat adalah kafir mengkafir juga. Ini juga termasuk dalam enactment jenayah syariah kita adalah kafir mengkafir. Maka kita jauhilah perkara-perkara ini dan kita istiqamahlah dengan agama kita, dengan akidah kita. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Masya-Allah supaya kita tidak lagi mendekat dengan kafir mengkafir ini dan juga isu-isu murtad ni terus kita jauhi dan kita sama-sama mantapkan lagi keimanan kita. Masya-Allah, moga ada kemanisan iman. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhir ini terima kasih yang berusaha Dr. Aiman Lakiti. Doktor, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga boleh sama-sama ulang kaji dengan saran Imanuna kita pada petang ini. Layari saja di Facebook Live IKIM FM untuk anda tonton semula rancangan Imanuna. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Kuala Terengganu 100.2 Hospital Pakar